Assalamualaikum. Auca. Hai, kita punya MC baru dapat unmute saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Apa khabar semua di Malaysia? Apa khabar semua di Arab Saudi dan di mana saja anda berada? First of all, Kak Yus ingin ucapkan jutaan tahniah kepada anda semua kerana di saat ini, di waktu ini, orang lain mungkin sekarang tengah enjoy keluar makan-makan, tapi anda semua berada di depan laptop ini. Okey, jadi tadi kita punya sparring partner Kak Yus, iaitu CBM Ina, CBM level 2 telah bercerita macam mana dia bermain dengan gear. Okey, dia cerita one by one. Gear 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, sekarang ni Kak Yus akan masuk gear berapa? You all boleh agak tak gear berapa Kak Yus nak cerita sekarang? Boleh jawab dekat ruangan chat. Gear berapa Kak Yus nak masuk? Boleh tak bagi tahu? Kak Yus nak tengok you all semua masih alert ataupun tidak. Yang mana pergi dapur, sila datang balik. Yang mana pergi masuk bilik, masuk balik depan laptop sini. Sini mak nak cakap pada anda semua. Alright. Okey, siapa yang tak duduk depan laptop sekarang memang rugi besar. Pasal apa? Pasal dah petang-petang ni Kak Yus nak share dengan anda semua satu video. Siapa nak tengok video? Siapa nak tengok video? Tolong tulis GLT 3 kali. Okey, siapa nak tengok video? Kak Yus kata GLT 3 kali. Alright, okey. Woi, dah panas semua ni kan? Okey, Kak Yus akan share dengan anda semua satu video ya. Satu video yang akan membangkitkan semangat anda. Kak Yus nak bila you all tengok video ni, tengok dengan mata hati. Dengar betul. Okey, kejap Kak Yus tak boleh nak sharing slide, tolong host tolong bagi Kak Yus share slide please. Dia tulis host disable participant share screen. Boleh tak? Okey, sementara Kak Yus nak tunggu slide kita boleh share ni. Okey, Kak Yus nak bagi tahu, video yang Kak Yus nak share pada anda semua ni adalah satu video yang Kak Yus nak you all ni betul-betul bayangkan itu adalah anda. Kak Yus nak you all betul-betul hayati dia punya lirik itu. Bayangkan lirik itu adalah diri anda sendiri. Jadi dalam lirik ni dia adalah berkaitan dengan apa tau? Dia berkaitan dengan belief, percaya. Ini sangat penting. Dalam apa kita nak lakukan, kepercayaan itu sangat penting. Setuju tak? Jika tanpa kepercayaan, kita bagilah strategi macam mana pun, anda tidak akan boleh buat. Tetapi, jika anda ada kepercayaan kepada diri anda sendiri, walau di mana saja keadaan anda, walau bagaimana saja keadaan anda, walaupun siapa anda akan boleh mencapai apa yang anda inginkan. Sesuatu yang di luar jangkaan akan berlaku dalam hidup anda. Jadi, ambil ketenangan ini, hayati video ini, hayati lirik ini, dan bayangkan ini adalah anda. Bismillahirrahmanirrahim. You have to believe in yourself. You have to believe in your ability. You're capable of anything. You can achieve any dream. Please don't limit yourself. Don't live your life limited. Menguji selamat petang, kekasih Islover. Kami ucap selamat datang kepada semua jutawan forever. To achieve, you must believe. You can live out all your dreams. Persevere, you'll make it through. What you need is all in you. When you believe, you will achieve. You can live out all your dreams. It's about time you knew the truth. Where there is unity, there always victory. Whoa, whoa.
Dan saya Razwan. Dan kami adalah Forever. You have to believe in yourself. You don't have to hide anything. You can be your true self. Don't need to follow society. Never forget that you're blessed. Give thanks for everything. Even the hard times will turn out to be blessings. No matter how you feel, you can learn from your pain. It's there to make you great. Your story's far from done. The best is yet to come. It's a great opportunity here. We've shown everybody what can be done with the Forever opportunity. Be a partner with the world's largest grower and producer of aloe vera. Need is all in you. When you believe you will achieve, you can live out all your dreams. It's about time you knew the truth. Alright. Okay, so macam mana? Apa perasaan anda yang sedang menonton kita punya video tadi? Apa anda perasan tadi? Apa perasaan anda? Kak Yus nak tanya. Cuba jawab dekat ruangan chat. Apa perasaan anda apabila melihat kita punya video tadi? Ada tak you rasa sesuatu yang aku nak jadi macam tu? Ada tak you rasa momentum dalam badan you, atom-atom dalam badan you mula panas? Ada tak you rasa sebab yang you nak capai semua itu? Itulah yang Kak Yus nak bagi tahu pada anda semua. You have to believe. You really need to believe. This is a power of belief. Kak Yus baru saja dalam Forever. Kak Yus bukan orang lama dalam Forever Living. Okay, Kak Yus nak share slide dengan you all. Okay, iaitu sekarang ni bila masuk dekat Kak Yus punya turn, Kak Yus akan bermain dengan apa tau? Bagaimana bermain dengan gear 8, 9, 10. Kalau dulu orang nampak gear 8, 9, 10 ni adalah orang yang dah ada rangkaian sangat besar, orang yang dah lama, orang yang dah ada pencapaian besar-besar. Jadi orang baru-baru ni mereka takut dengan nak bermain gear yang besar. Tapi Kak Yus cakap jangan takut nak bermain dengan gear yang besar. Okay, so you all tengok sini ini adalah sisi Kak Yus. Kak Yus orang baru. Nampak tak? Kak Yus tak ada pencapaian yang berpuluh-puluh tahun, berbelas tahun. Tak ada. Kak Yus cuma ada 3 tahun pencapaian sahaja. Iaitu pada tahun 2018, 2,798 cc. Dan pada waktu itu, Kak Yus bukan CBN. Pada 2019, Kak Yus mencapai 3,578 cc. Dan pada waktu itu, Kak Yus juga bukan CBN. Tetapi hasil daripada perkataan believe, 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 percaya, percaya, percaya. 2020, Kak Yus mencapai sesuatu yang sendiri Kak Yus tak percaya, iaitu 7,788 cc. Gila ke tidak? Kalau gila, cuba bagi api, api, api. Dan pada waktu itu juga 2020, Kak Yus mencapai sapu habis CBN, GLT, Sapphire Manager. Just believe that, okay? So sekarang ni Kak Yus nak you all semua berbalik kepada sejarah. Bagaimana keadaan ini berlaku? Adakah dia berlaku secara tiba-tiba? Tidak. You all tengok ini Kak Yus nak tunjuk, okay, ini kita punya kita punya slide pencapaian. Ini bukti yang Kak Yus dapat tahun pertama, tahun kedua dan juga tahun ketiga. Okay, siapa kat sini bawah daripada 3 tahun? You tengok, ini yang you boleh capai. You kena percaya, ambil gambar, simpan, tengok hari-hari ini you mencapai dalam tempoh 3 tahun you di Forever Living. Kalau you mengikut sistem yang telah diterapkan oleh siapa? Oleh Sifu JLT Desmond Kong. Okay, so you tengok dekat sini. Ini adalah first message Sifu, message Kak Yus kepada Sifu. Nampak tak? 20/9/2018. Kak Yus ni hanyalah cicit kepada Sifu. Kak Yus cicit Sifu. Dengar betul-betul. Kak Yus adalah cicit kepada Sifu. Tapi pada waktu itu, Kak Yus bermula di Forever Living di Arab Saudi. Kak Yus seorang-seorang kat sana dan tidak ada online class. Jadi Kak Yus ni betul-betul lost. Kak Yus rasa macam Kak Yus tak dapat touch yang betul. Kak Yus tidak mendapat, tak tahu sistem yang betul. Jadi Kak Yus nampak segalanya sangat sukar pada waktu itu. Jadi
Allah telah gerakkan hati Kak Yus untuk beranikan diri untuk terus direct message kepada Datuk Desmond Kong. Kak Yus hanya cicit Datuk Desmond Kong. Dan pada waktu ini, Kak Yus cuma faham satu benda, kita boleh ke atas, ke atas, ke atas. Tidak menjadi kesalahan untuk ke atas kalau kita faham kepada sistem. Jadi saya message kepada Sifu pada waktu itu kerana salah satunya saya menghadapi satu cabaran, iaitu pada waktu itu saya mempunyai cabaran di mana saya bermula di Arab Saudi. Di Arab Saudi kebanyakannya mempunyai income 5 angka. Mereka join Forever Living hanya nak jadi pengguna sahaja. Mereka tidak pandang MLM. Mereka pandang rendah pada MLM. Jadi Kak Yus rasa macam bagaimana aku nak ubah keadaan ini. Aku tak boleh terus macam ni kalau aku nak berjaya lebih lagi di Forever Living. Kak Yus tak boleh hanya tolong orang melalui produk. Kak Yus perlu tolong orang melalui perniagaan. Jadi Kak Yus tak tahu masa tu. I'm really lost. Kemudian Kak Yus rasa pada waktu itu, Kak Yus dah hilang arah tuju. Kak Yus dah hilang semangat. Kak Yus dah hilang dorongan. Kak Yus dah hilang semua-semua tu. Dan itulah sangat penting kita mencari seseorang yang boleh guide kita melalui sistem. Jadi you all tengok kat sini pada waktu itu Kak Yus message Datuk Desmond. Kak Yus tanya dia, Datuk, I ada problem ni. Kak Yus tak diam-diam. Kak Yus pergi jumpa Datuk Desmond, Kak Yus cakap dengan dia, saya akan start, okay? Kalau tidak ada orang boleh guide Kak Yus, okay? Downline yang tidak mahu duplikasi. Jadi Sifu dah ajar, coach the team business, okay? Coach them the business, sell dreams. Bila Kak Yus nampak perkataan jual impian ni, Kak Yus terus rasa macam, yes, orang di Saudi ni memang gaji banyak, tetapi mereka tidak ada masa. Mereka hilang masa. So masa ni lah Sifu dah buat apa? Masa ni Sifu ajar pada Kak Yus OPM, OPT, ada people time, ada people money. Masa tu Kak Yus orang baru, 2018, tahun pertama. Sifu dah bagi satu sistem yang Kak Yus rasa macam dia terlalu besar untuk orang baru. Tapi Kak Yus ambil saja, Kak Yus cuba belajar. Okay? Dan oleh kerana Kak Yus gunakan apa yang Sifu ajar, you all nak tahu tak apa jadi kepada Kak Yus di Arab Saudi? Siapa nak tahu? Tulis saya nak tahu. Kak Yus takkan teruskan kalau tak ada tulis saya nak tahu. Tulis saya nak tahu. Alright, saya nak tahu. Princess Frida, Haiza. Okay, you tahu tak? Oleh kerana sistem yang Sifu buat telah berjaya menarik golongan profesional dan pelajar di jurusan perniagaan di Arab Saudi. You all tahu tak? Dalam Kak Yus punya user team di Arab Saudi, ada golongan-golongan pensyarah. Pensyarah Malaysia yang duduk di Arab Saudi dan juga pensyarah-pensyarah Arab dalam grup international. Jadi Kak Yus dah mula tarik mereka untuk memahami apa itu marketing plan Forever Living. Kak Yus tak cakap kosong. Tapi Kak Yus ada bukti dia, iaitu you tengok dekat sini ini Kak Yus tunjuk kepada Sifu. Sifu, yesterday I already presented our marketing plan in one of the local university in Saudi Arabia. Nampak tak? Masa ni Kak Datuk Desmond juga telah kata pada Kak Yus, okay, you can talk to Malaysian group next time. Dia buka jalan pada Kak Yus, dia tak tutup jalan pada Kak Yus. Dan you all tengok, Kak Yus telah dipanggil untuk membuat sharing dalam salah sebuah university, okay? College of Business Administration telah memanggil Kak Yus untuk sharing tentang marketing on social media. Personal experience with Forever Living Business. Kak Yus dapat sijil dan sijil ini sangat-sangat mahal. Dan nak tahu tak apa Kak Yus share pada waktu ini? Okay, you all tengok. You all tengok gambar ni. Gambar apa ni? Nampak tak gambar ni? Ni gambar apa? Cuba tengok gambar apa. Tulis apa gambar tersebut dekat ruangan chat. Ini adalah gambar apa? Kak Yus pergi buat GEP dekat universiti di Arab Saudi. Nampak tak sistem yang Sifu buat ni? Sifu dah buat buku smart yang sangat komplit. Kita transfer saja ke dalam bentuk slide. Kita boleh buat sharing kepada orang lain. Kemudian hasil daripada itu, sisi grup Kak Yus makin lama makin meningkat. Dan ini adalah first result. Kak Yus message Datuk Desmond pada November. You tengok, selepas Kak Yus terus absorb semua apa yang Sifu suruh buat, Kak Yus terus bertindak. First result selepas ikut sistem Sifu pada tahun pertama, Kak Yus dapat satu anugerah yang dipanggil FBO of the Year. Bukan daripada Malaysia, tapi daripada Forever Living Middle East.
Kak Yus rakyat Malaysia duduk di Arab. Kak Yus bersaing secara international. Kak Yus bina rangkaian di seluruh Middle East. Ada 9 buah negara. Kak Yus berjaya ni bukan semata-mata kerana marketing plan Forever Living. Tapi Kak Yus berjaya begini kerana adanya support daripada sistem BOI 9333. Itu yang Kak Yus nak bagi tahu. Kemudian you tengok kat sini, Kak Yus nak share kepada anda semua. You bayangkan. Okey, Kak Yus nak tanya, siapa kat dalam ni belum CBM? Siapa kat dalam ni belum CBM? Tulis saya belum CBM. Tulis saya belum CBM. Saya belum CBM. Okey. Nampak tak? Ramai. You all tahu tak? Satu masa dulu pun Kak Yus bukan CBM. Tahun pertama Kak Yus bukan CBM. Tahun kedua Kak Yus bukan CBM. Tapi tahun ketiga terus jadi GLT. Jadi anda semua yang belum CBM, anda pasti GLT. Anda pasti CBM. Anda pasti Sapphire Manager. Kalau you ikut apa sistem yang kita ajar, okay? Benda ni bukan jauh. Bukan jauh. Dia tak lama. Dalam masa 2 tahun ataupun kalau you boleh buat cepat, setahun saja nasib you boleh berubah kalau you ikut sistem. Okay? So you tengok kat sini. Pada waktu itu, 2020, Kak Yus punya goal setting hanya nak capai 5cc saja. 5cc pula. 5k cc. Kita baru nak mencapai 5k cc. Tahun pertama dapat 2.5. Tahun ketiga dapatlah 3.5. Okay? Tahun ketiga kita nak try dapat 5k cc. Jadi bila kita set goal setting ni, you kena ada specific. Okay? Measurable. Achievable. Okay? Kena logik juga. Tapi untuk Kak Yus tak logik juga orangnya. Kak Yus bukan orang yang logik. Sebab Kak Yus percaya pada miracle. Kak Yus percaya pada doa. Kak Yus percaya pada hard work. Kak Yus percaya pada rezeki. Kalau Tuhan nak bagi rezeki, orang halang macam mana pun, you boleh jadi. Okay? Dan itu kita kata, kita perlu ada semua ni. Goal setting kena buat. Dan setiap orang, you dah kena nak ada goal setting daripada awal you buat forever. Jangan tak ada goal setting. Jangan kata, goal setting ni untuk orang yang dah besar-besar. Tak. Goal setting ni adalah untuk semua orang yang nak mengubah hidup. Kalau you rasa you nak ubah hidup, you wajib buat goal setting. Jadi goal setting ni bila you dah buat, tolong jangan simpan. Goal setting ni you nak kena bagi pada leader you. Inilah apa yang Kak Yus buat. Kak Yus bagi goal setting tu kepada Datuk Desmond Kong. Kemudian, you tahu tak, bila kita bagi goal setting kita kepada leader kita, apa yang akan terjadi? Maknanya, leader kita dia dah mula alert apa yang kita nak capai. Faham tak? Kita kena bagi tahu, kita kena alert, kita kena bagi alarm dekat kita punya mentor. Okey, mentor, saya nak capai sekian. Barulah mentor kita akan mula bagi perhatian yang penuh pada kita. Sebab kita sebagai mentor, kita tidak akan pergi pada semua orang untuk secara spesifik. Kita tengok siapa yang nak, siapa yang kosong gelas, siapa yang ada impian, siapa yang nak belajar. Jadi pada waktu itu, selepas Kak Yus dah bagi pada Datuk Desmond Kong, apa yang Kak Yus nak capai, bermakna Kak Yus sedang minta tolong kepada Datuk Desmond Kong. Kita sebagai downline, you kena minta tolong dengan upline you. You kena cari upline yang ikut sistem. Bagaimana nak membawa dia untuk menjadi apa yang you nak. Dan sebagai seorang mentor, ini adalah tanggungjawab. Jadi you all nak tahu tak apa Sifu buat pada Kak Yus? You all nak tahu tak? Kalau nak tahu, tulis nak tahu. Kalau nak tahu, tulis saya nak tahu. Okay? Dan nampak tak? Apa Sifu buat sebagai mentor untuk melahirkan GLT? Bukan sebarangan tau. Bukan kerja mudah tau. Bukan boleh kata saya dah lahirkan GLT. Tetapi apa yang dilakukan sebelum orang tu menjadi GLT? Okay? You tengok apa Sifu dah buat. Dan Kak Yus nak bagi tahu you all semua. You all jangan fikir ini apa orang kena buat dekat you. Tetapi bila you tengok slide ni, you kena fikir you pula. Sebab you juga adalah mentor. Betul tak? You all semua ada downline tak? Kalau downline you datang pada you, bagi tahu apa dia punya goal setting, pasti you kena buat apa yang Sifu buat. Sebab kita punya business adalah duplicable. Kita perlu duplikasi. Jadi kalau kita tengok apa Sifu buat pada kita, apa upline buat pada kita, ini upline yang ikut sistem.
Apa ekosistem buat pada kita? Kita kena buat pada downline kita. Barulah keseluruhan tim akan berjaya. Okey, you tengok dekat sini. Sebagai seorang mentor, you tengok kat sini Datuk Desmond, dia mempunyai intention. Dia mempunyai niat untuk melahirkan GRT yang baru. Tetapi kalau dia tengok tak ada seorang pun anak-anak dia bagi tahu nak jadi GLT pun tak jadi juga. Because it take two party to tango. Betul tak? Dia perlukan dua orang beraksi. Jadi kalau kita punya mentor ada niat untuk lahirkan GLT tetapi tidak ada orang yang nak jadi GLT, macam mana? Jadi pada waktu itu Kak Yus ni memang tak ada niat pun jadi GLT. Tak ada niat lagi. Tapi Kak Yus dah pergi ke 5K. So Sifu dah nampak 5K ni kita dah boleh hantar dia pergi GLT. So pada waktu itu 29 Mei 2020 Datuk Desmond pada waktu ini tiba-tiba panggil Kak Yus baby GLT. Siapa ingat? Siapa ingat tahun lepas tiba-tiba ada pula baby GLT. Dah berapa tahun forever dekat Malaysia kita ada 2 GLT. Tiba-tiba tahun lepas Sifu kata baby GLT. Pada waktu itu Kak Yus macam tak percaya, ada malu, ada rasa macam besarnya beban ni pun ada. Kalau tak jadi memang malulah. Memang ada perasaan macam tu. Itu normal. Kak Yus pun manusia biasa. Tapi Kak Yus take it as a challenge. Dan pada waktu Kak Yus dah fikir apa? Ya Allah, aku punya upline ada niat untuk jadikan aku GLT. Kak Yus ada rasa happy sangat, gembira sangat. So ini niat. Dan kita sebagai leader, you juga mentor, you kena ada niat. Niat nak jadikan downline you seperti apa. Itu sangat penting. Okay? Yang kedua, apa yang Sifu buat? Sifu dia betul-betul check sisi untuk tukar gear dan target. You nampak tak perbualan Kak Yus dengan Dato' Desmond? Kak Yus cuma type saja, dia bagi voice note. Okay? Kak Yus update kat dia. I perlukan 900. Nampak tak? Bulan November, Kak Yus perlukan lagi 936cc untuk GLT. Jauh jauh lagi. Okay? I bagi tahu nak punch in lah, apalah, belum register apa semua. Kemudian you nampak tak ni? Kak Yus sentiasa update tau. Dan Sifu pun sentiasa tanya, macam mana you punya sesi? Okay ke? On track ke? Sifu sendiri pun kadang-kadang dia update, dia hantar gambar kepada Kak Yus, okay? Lepas tu you tengok dia sangat penting tau. Pada bulan Januari, you nampak tak? Januari 2020, Kak Yus capai 450cc. Februari 337cc. March 483cc. April 365cc. You nampak tak? Kalau nak dibandingkan Kak Yus punya cc yang 2 tahun lepas dengan you all punya cc sekarang, Kak Yus rasa Rawani pun boleh dapat GLT tahun ni. Betul tak Rawani? Kak Yus rasa Ina boleh dapat GLT tahun ni. Kak Yus rasa Cikgu Ayu boleh GLT tahun ni. Kak Pidah boleh GLT tahun ni. Sebab you all tengok sejarah. You tengok track Kak Yus. Bulan pertama berapa saja. Dan pada waktu itu sangat penting tau. Bila kita ada target. Okay, Kak Yus nak beritahu kat sini. Kalau you tengok. Masa ni target Kak Yus adalah untuk 5K cc saja. Jadi bila kita tahu yang kita nak 5K cc, kita perlu bahagi dengan 12. Sebab kita dah setahun untuk fight. Jadi pada waktu itu 416cc untuk setiap bulan. Jadi Kak Yus sentiasa track. Kak Yus bab tracking ni sangat particular. Jadi Kak Yus track Januari, Februari, Mac, April, Kak Yus perlu dapat 1666cc untuk capai 5K cc. Jadi bila Kak Yus dah ada goal setting yang tepat, Kak Yus ada mindset yang tepat, Kak Yus ada mentor pun yang ada intention yang sama, okay? Pada waktu itu bulan keempat Kak Yus dah capai dah on track 5K cc. Tapi benda yang luar biasa berlaku apabila Datuk Desmond Kong suddenly dia kata, Yus, you tukar gear. Kak Yus kata tukar gear apa pula? Masa ni Kak Yus tak berapa nak faham lagi. Dia kata, Yus, you go for GLT. That is your ultimate goal. You tahu tak? Datuk Desmond tu tulis, that is your ultimate goal. You tak ada benda lain you nak fikir. You fikir you GLT saja. Jadi Kak Yus dah dapat satu arahan. Kak Yus hanya terima satu arahan. Kita sebagai manusia, kalau banyak sangat arahan tak jadi. Kalau arahan yang sama tapi banyak tak apa. Tapi kalau ada banyak arahan tapi berlainan, kita pening. So you berpaksi pada satu arahan yang sama saja.
Jadi pada waktu itu, Datuk Desmond Kong, dia menukar target Kak Yus. Dia cakap, Yus, you pergi 7.5k. Jadi Kak Yus tengok, sisi Kak Yus daripada bulan Mei. Daripada 300, Kak Yus terus lajak pergi 567 sisi. Julai, Kak Yus lajakkan lagi 814. Kemudian Ogos 913. September 1011 sisi. You just imagine. Macam mana orang yang baru tahun ketiga dan yang bukan CBM, yang tak ada fighter, yang ada F2D achiever, tak ada, boleh capai macam ni. Okay? So, pada waktu ini, Kak Yus dah memang settle 5K CC. Alhamdulillah. Yang buat poster ni pun Sifu yang buat. Nampak tak support daripada Sifu? Sifu yang buat, Sifu yang announce. Dan pada waktu ini, Kak Yus juga dah on track untuk 7.5K. Nampak tak? Nasib kita boleh berubah macam tu saja. If we believe, kita ada action. Kemudian, you tengok kat sini apa yang Sifu buat? Sifu menggunakan sistem untuk guide Kak Yus. Tanpa sistem, Yusrida tidak akan menjadi JLT. Kak Yus cakap terus terang. Tanpa sistem, Yusrida tidak akan menjadi JLT. Mungkin Kak Yus dah tak buat forever. Sebab Kak Yus dah pening macam mana nak buat. Kak Yus hilang arah tuju. Tapi bila Sifu datang pada Kak Yus, dia tunjukkan sistem, dia bukan bagi Kak Yus benda-benda yang untuk jadikan Kak Yus pengikut dia. Tapi dia buat Kak Yus, jadikan Kak Yus leader. You lead, be with me. Jadi bersama Sifu, depan sama Sifu, kita sama-sama buat ini. Itu Sifu. So Sifu guide Kak Yus dengan sistem. Supaya duplikasi berlaku. Sifu nak Kak Yus jadi macam Sifu. Jadi GLT. So dia promote Kak Yus jadi speaker sana sini. Kak Yus pun, okay Sifu, boleh. Walaupun masa tu rasa macam, ya Allah, memang banyak kerja. Dan you percaya satu benda je. Hanya GLT boleh lahirkan GLT. Dengar betul-betul. Hanya GLT boleh lahirkan GLT. Kita ada tak GLT? Kita ada Datuk Desmond. Maknanya Datuk Desmond ni, dia boleh lahirkan ramai sangat GLT. Bukan Kak Yus seorang. Jadi you nampak tak? Sifu daripada November 2019, Sifu dah ajar Kak Yus tentang nilai. Nilai ni sangat penting. Dan Sifu ada cakap, yakin dan setia. Make sure our self-belief and focus on the business. If no belief, very hard to stay loyalty. Nilai nombor 1 is the most important and as a foundation to all. Okay, yakin dan setia. You kena percaya. Bukan percaya kepada company saja. Bukan percaya pada upline saja. Bukan percaya pada marketing plan saja. Percaya pada diri you juga. Okay, so pada waktu 2019, Kak Yus dah faham pasal nilai. Kak Yus tak ambil masa bertahun-tahun. Tahun kedua terus faham nilai. Dan Kak Yus ajar tim Kak Yus nilai juga walaupun Sifu hanya mengajar Kak Yus melalui online. Okay, sebenarnya you tengok pula apa lagi Sifu buat. Sifu sentiasa memberi appreciation, motivation and love. Sifu buat PCM, LCM. Itu semua tanda Sifu appreciate apa kita dapat. Memang company dah bagi CBM, Eagle Manager. Itu semua daripada company. Dan apa pula daripada leader kita? Sifu dah buatkan satu sistem di mana top income. So ini yang menunjukkan appreciation daripada Sifu. Okay, kemudian you tengok yang ni pula. Appreciation. Kak Yus dapat apa ni? Kak Yus tak dapat bag mahal. Tapi Kak Yus dapat apa? Kak Yus dapat something. Nampak tak ni? Ini adalah nilai sentimental value. Kalau nak beli LV ke Prada ke, Kak Yus boleh beli pakai duit sendiri. Tapi yang ni Kak Yus tak boleh beli. Dan benda ni sangat sedih kerana apa? Yang bagi adalah orang yang melahirkan Kak Yus. Dan dia bentuk helak. Bermaksud fly high Yusrida. Terbang tinggi Yusrida. Itu yang Kak Yus nampak. Dan benda ni Kak Yus sangat appreciate. Dan Kak Yus sangat tunggu benda ni daripada Sifu. Kak Yus tunggu sangat-sangat benda ni daripada Sifu. Okay? Dan you tengok betapa happynya Sifu apabila dia bagi benda ni pada kami. Dia bagi something yang sangat sentimental value. Kemudian, you tahu tak? Apa love yang Sifu bagi lagi? Sifu bagi support kepada grup mentee dia. Sifu datang bantu tim kita, mengajar tim kita semua tanpa ada orang kata sekatan. Dia tak kira, semua dia ajar. Jadi kalau you all nampak apa yang Sifu buat ini, inilah yang kita kena buat. Bila kita bertindak macam Sifu, barulah gear tim kita akan melonjak-lonjak. You kena faham, gear tu bukan you seorang je nak main tau. Gear tu kena satu tim main.
Untuk satu tim main gear, you tak boleh lemau, you tak boleh slow. You yang kena bertindak macam Sifu Desmond Kong. Okey, kemudian you tengok ni pula, okey? Okey? Apa yang Yusrida buat? Nak tahu tak apa Yusrida buat? Nak tahu? Tu dia saya nak tahu. Nak tahu? Tu dia siapa nak tahu? Kak Yus nak bagi tahu. Di sini Kak Yus ada satu kelainan sikit. Kak Yus akan cerita apa yang Kak Yus buat. Kak Yus akan cakap. Kerana apa? Kerana suami Kak Yus yang akan cakap. Kak Yus nak bagi tahu, you semua kena tahu apa yang Kak Yus buat di belakang tabir yang tak ada orang nampak. Kak Yus nak semua orang tahu apa yang berlaku di belakang tu. Okey? Dari kaca mata seorang suami. Dan dia juga seorang golongan profesional yang Kak Yus tak boleh nak bagi dia percaya tentang MLM. Tapi kerana Sifu dah ajar sistem, Sifu dah guide. Akhirnya suami Kak Yus ni dah berhenti kerja. Dia golongan profesional di Arab Saudi. Gaji 5 angka tapi dia berhenti buat forever living. Okay? So Kak Yus serahkan kepada JLT Razwan. First time. Terima kasih kepada JLT Yusrida IC tersayang. Kita hari ni jadi guest speaker sebenarnya. Sangat bertuah dapat walaupun untuk 5 to 10 minutes untuk share ilmu yang saya sangat bernilai untuk hari ini sebab kita adalah last speaker. So semoga apa yang saya sampaikan ini dapat menjadi inspirasi untuk semua orang dan kita terbakar dan terus terbakar. Okey. Apa yang Yusrida buat selepas menerima instruction dan arahan daripada Sifu. So sebagai diri seseorang yang bila menerima instruction ataupun arahan, adakah kita akan reject ataupun kita akan terima? So apa yang Yusrida buat di belakang tabir yang saya sendiri nampak sebagai seorang suami yang saya selama ini nampak apa yang dia buat. Okey. Dia bertindak sebagai sponge di mana dia akan absorb semua ilmu-ilmu yang Sifu bagi. Dia tidak pernah berkata tidak dan dia tak pernah membangkang walaupun sepatah pun. So untuk menjadi sponge, saya ada bawa satu Tupperware dan sponge. Okey, tengok dalam ni ada air. Betul, bila ilmu dibagi, kita sebagai sponge, air ni akan menyerap semua, diserap oleh sponge ni. So sama macam juga ilmu yang disampaikan oleh Sifu kepada Yusrida. Okey, bila ilmu dah diserap dan ilmu tu disampaikan kepada tim, result dia itulah menjadi seorang JLT. Selama ni orang berkata pasal kosongkan gelas. Ya betul, kosongkan gelas, tapi kalau ilmu tu tak diserap dan tak disampaikan, dia akan jadi macam tu saja dan mungkin berkemungkinan besar akan menjadi macam bola tenis. Dia melantun balik. Betul? So bila melantun balik tu, ilmu tu susah untuk dia absorb dan nak untuk disampaikan kepada tim. So saya harap hari ini semua orang bila your leader ataupun your mentor mengajar sesuatu, kosongkan gelas dan juga menjadi sponge yang absorb ilmu tu dan sampai kepada semua orang. Saya nak semua itu dilakukan dengan seikhlasnya. Sebab bila you terima ilmu dan you sampaikan, benda tu akan membuatkan pintu rezeki orang tu terbuka dan pintu rezeki you secara automatik terbuka juga. Okey? Ini adalah perkara pertama yang saya lihat Yusrida apabila menerima ilmu daripada Sifu secara online ataupun Sifu sampaikan dengan bagi voice note. Okey, perkara kedua yang Yusrida buat, dia change mindset dia. Okey, dia tukar semua dia punya goals. Dia renew walaupun pada awalnya dia punya goal setting adalah 5k cc, tapi bila Sifu kata Yus, you boleh jadi JLT 7.5k, tukar gear 10. Dia terus berkata, ya Sifu, sebab dia dah jadi sponge yang absorb walaupun Sifu kata set target, kita ambil itu sebagai cabaran. Berjaya ataupun tidak, kita tolak tepi dulu tapi kita sahut itu sebagai cabaran. So, untuk tukar mindset ni, you kena brave enough to change. Jangan rasa ragu-ragu, jangan rasa takut. Cakap saja. Yes Sifu, yes I will do. Yes my mentor, yes I will do. Itu yang buatkan Yusrida dia punya result tahun lepas sangat-sangat panggil outstanding pada saya. Okay, so kena berani untuk bertukar mindset bila leader cakap tukar goal setting. Sebab leader ni boleh nampak jalan. Macam Sifu tadi tunjuk jalan, betul tak? Dia ada teropong. So sama juga you dengan you punya leader. Dia orang ada teropong dan tahu sama ada jalan tu besar atau luas ataupun sempit. So percaya, jangan ada rasa ragu-ragu dengan apa yang dia cakap. Kita percaya apa yang dia buat, apa yang dia suruh buat, itulah kita akan buat.
untuk berjaya di Forever ini percaya kepada mentor. Mentor yang mengikut sistem, mentor yang ada nilai, leader yang ada sistem, leader yang ada nilai. Itu yang saya dengan Yus kerap kali katakan. So benda ni kena simpan dalam kepala, ingat betul-betul. Jadilah seperti sponge yang sentiasa ada nilai dan ada mengikut sistem. Okey, seterusnya apa yang Yuslida buat bila menerima arahan ataupun instruction daripada Sifu untuk dia ubah gear daripada gear 8 terus shoot kepada gear 10. Sifu dah menyediakan sistem yang sangat teratur, sistem yang pada saya adalah sistem yang terbaik, di mana sistem ni buatkan ramai orang berjaya. Pada tahun lepas sales Forever boom, ramai orang dapat F2D, ramai yang dapat menjadi CVM dan kita dapat lahirkan new GLT dengan sistem BOI 933 yang Datuk cipta selama ni. Dan sistem tu juga kita perlu mengajar kepada tim dan pastikan juga tim tu mengajar kepada tim mereka. So benda ni berterusan. Dia tak stop hanya pada kita saja. Kita perlu mengajar dan pastikan tim tu juga mengajar kepada tim mereka. Kita ada BOI sistem 933. Kita ada rules 128. Kita ada art of war. Kita ada 18 skill set. Kita ada fokor. Kita ada sistem dia. Dan yang terbaru kita ada tempayaki daripada Datuk. Yang sentiasa nak bagi panas semua orang-orang baru, orang-orang lama. So sistem ni yang buatkan orang boleh berjaya kalau dia mengikut sistem dan dia ada nilai. Pada saya, itulah yang saya lihat pada Yuslida, apa yang dia buat, apa yang dia lakukan untuk dia capai daripada non-CBM terus melangkah kepada GLT. So, pada siapa yang belum lagi CBM, jangan rasa ragu-ragu untuk menyebut perkataan GLT. Kita boleh aim higher. InsyaAllah sistem yang ada akan buatkan semua orang boleh berjaya. So saya pass over kepada Yuslida balik. Wah, okay, nampak tak? Dia sudah main sponge guys, okay? So you all nampak tak? Kenapa dia kata kena jadi macam sponge? Nampak tak sponge merah ni? Ilmu dah datang, tapi kalau you tidak absorb, you macam bola tenis, you tak mau absorb, dia akan ilmu takkan sampai. Tapi kalau you absorb, you tengok air yang penuh ni, air yang penuh dalam ni ada air. Tapi kalau you sebagai sponge, you dapat absorb lama-lama, yang ni pun jadi kosong guys. Bekas ni pun jadi kosong guys. Logik tak? Kalau logik tulis logik. Okay, terima kasih GLT Razwan kena sharing beliau, okay? So sekarang ni kita teruskan. Jadi you nampak tak? Apabila kita nak berjaya, sebenarnya kita perlukan ini tau. Kita perlu mindset, skill. Kalau you dah ada mindset yang betul, you nak dapat. Tapi kalau you tak ada skill, tak jadi. Kalau you tak ada knowledge, tak jadi. Kalau you tak ada goal pun tak jadi. Kalau you ada action pun tak jadi. Tak ada action, tak jadi. Ini yang kita panggil, kita kena realistik. Realistik pada diri kita. Aku nak jadi GLT, gerak kerja aku tak boleh macam aku VIP. Aku nak jadi GLT, gerak kerja aku tak boleh macam aku baru supervisor. Walaupun you belum GLT, tapi you punya gerak kerja kena macam GLT. Tak apa. You belum capai, tapi you cipta dulu. Aku dah macam GLT. You kena rasa you GLT. Macam tu Sifu buat pada Kak Yus. Sifu suruh Kak Yus buat talk dekat Turki. Sifu minta Kak Yus buat talk untuk dunia. Hanya biasanya dulu kita tengok, yang buat talk dekat dunia tu biasanya dah CBM. Yang dah GLT. Kak Yus belum GLT tapi Sifu dah suruh buat. Pasal apa? Sifu nak mantapkan Kak Yus punya skill. Sifu nak suruh Kak Yus tambah knowledge. Sifu nak Kak Yus ada action yang besar. Goal Kak Yus tercapai. Dan Kak Yus nak bagi tahu, ini semua tak boleh kalau you seorang saja. Kalau you nak main gear yang besar, ini semua perlukan teamwork. Maknanya, you kena buat apa sekarang? Kalau you mau main gear 8, 9, 10, mulai daripada hari ini, you kena ubah mindset you punya team members. Daripada dia VIP, sampailah yang ke team CBM you kena ubah mindset dorang. You kena tambah skill dan knowledge you punya team members. Yang daripada VIP, you kena mantapkan dia punya knowledge dan skill dia. You kena mantapkan balik team managers you, team supervisor you. You kena mantapkan balik skill dorang. Asah balik dorang punya skill. Tambahkan lagi knowledge dorang. Kemudian you nak kena bagi goal setting yang tepat kepada dorang. Bagi target.
Bagi target, kemudian tunjuk macam mana action tersebut. So kalau you nak jadi GLT, it's all about teamwork. You have to do the same untuk you punya downline, okay? So you tengok kat sini. Ini yang kita panggil gear yang besar. Gear 1 sampai 7 semua kita boleh buat. Tapi gear besar ni ramai orang tak mampu nak buat kerana apa? Dia tak believe, dia tak percaya. Dan dia sekarang ni, dia selalu fikir dia follower saja. Tapi Kak Yus bagi tahu, kalau you dah letak dalam mindset you, aku ni adalah mentor. You adalah mentor dunia. You have to believe, tau. Okay? So, gear 8. Kalau siapa-siapa dah touch gear 8, jangan selesa 500cc. Ramai lagi orang boleh buat 500cc. Tapi kita nak pergi kepada gear, nampak tak? Gear 9. Kenapa you stop dekat gear 8? Kenapa? Kak Yus pernah jumpa dengan orang yang boleh buat 4,600cc. Tapi kat situ saja dia. Dia tak pergi lebih lagi. Kenapa? Kerana tidak ada guidance yang betul-betul. Dia tak nampak sistem. Tapi percayalah, daripada orang gear 50, gear 1 ni, kalau dia nampak sistem, dia boleh shoot terus ke GLT punya sisi. Believe. Korang percaya tak sekarang? Kak Yus tanya korang semua, korang percaya ataupun tidak? Percaya ataupun tidak? Cuba jawab kat ruangan chat tu. You have to believe, okay? Kemudian you tengok, apabila Kak Yus bagi tahu, sisi Kak Yus daripada the first month, okay? Kak Yus main sisi macam ni. Kak Yus main gear 7 je masa ni. Itu pun kalau Kak Yus nak selesa, boleh dah. Tapi Sifu dia ajar Kak Yus aim higher Yus. Dia bakar Kak Yus. Okay, sampailah masuk je bulan 5, 6, 7, 8, 9, Kak Yus terus tukar gear 10. Dan tukar gear 10 ni bermakna, kalau you nak main gear 10, you kena ada ramai pemain dalam team member you yang tukar gear juga. Apa saja yang CBM Ina ajar tadi, gear 1, 2, 3, 4, 5, 6 semua tu, you perlu pastikan downline you buat semua. Bila downline you semua pakai main gear, barulah gear you akan lebih jadi 10. You tak boleh buat seorang-seorang. Ini bukan bisnes short sendiri, seorang-seorang. Tak boleh. You kena ajar gears yang Ina ajar tadi pada semua tim you. Lagi ramai yang main gear 1, 2, 3, barulah you boleh main gear besar. Kat sini yang you kena faham, okay? Kemudian, satu benda lagi. Kak Yus nak you all semua, okay, ikut 10 step Rockefeller, habit to success. Kak Yus tak ada rahsia dengan korang. Kak Yus cerita habis apa yang Kak Yus buat. Kerana inilah 10 step yang Kak Yus buat, bagaimana Kak Yus buatkan downline Kak Yus ni, mereka tukar gear. Kak Yus buat sebagai seorang leader, you dulu yang kena buat 10 step ni. Kemudian you kena terapkan 10 step Rockefeller ni untuk team members you. Barulah team members you faham. Kak Yus akan go through secara very simple saja. Sebab inilah daripada Teppanyaki. Siapa yang tak masuk Teppanyaki tahun lepas, dia tak tahu benda ni. Siapa yang pandang rendah pada Teppanyaki, dia tak tahu benda ni. Tapi siapa yang masuk Teppanyaki, dia tahu benda ni. Sifu dah ajar last year. Bila Sifu ajar, Kak Yus ni mata helang. Kak Yus nampak, yang ni aku kena pegang. So Kak Yus ajar pada tim Yus, Kak Yus apa tahu? Healthy team, maknanya semua orang kena menang. Tak ada lawan-lawan. Kemudian, the number one priority. Maknanya downline Kak Yus ni, semua nak jadi nombor 1. Bila diorang nak jadi nombor 1, they will do the best. So Kak Yus tanya diorang, siapa nak jadi the first Eagle Manager? Siapa nak jadi the first CBM? Siapa nak jadi the first CBM dekat Kelantan, dekat Terengganu? Aku buat je semua tu. So mereka ada perasaan fighting. Kemudian yang nombor 3, meeting rhythm. Nak jadi JLT, nak main gear besar, you kena banyak meeting rhythm dengan tim you. Kena kerap meeting. Masuk sistem day. Buat meeting dengan downline you. Kemudian semua downline Kak Yus letak dalam kepala diorang jadi leader, bukan follower. Kemudian Kak Yus ada gather customer input, employee. Kita tak ada employee tapi kita ambil gather downline input. Okay? Dan paling penting Kak Yus ajar pada diorang tentang core value. You nak capai sesuatu, you punya purpose, you kena bawa sekali dengan value sekali. Barulah you jadi orang yang berjaya dengan adanya nilai. Kemudian Kak Yus ajar mereka apa vision, apa strategi dia. Dan of course, yang ni paling Kak Yus suka. Kak Yus memang letak KPI kat diorang. Kak Yus letak target kat diorang.
Kak Yus letak pada semua yang VIP berapa sisi kena buat, supervisor berapa sisi kena buat. Kak Yus bak monetary, bak bakar orang, bak letak target, aku memang suka. So, dan Kak Yus ni suka buat scoreboard everywhere. Kak Yus tak peduli dah, Kak Yus bagi je sisi update tiap-tiap minggu. Memang panas. Okay, so 10 benda ni you kena buat pada team you. Dan team you pula buat kepada downline dia. Cucu cicit you pun buat benda yang sama. Barulah gear besar akan terjadi. Kalau you tak main 10 ni, Kak Yus cakap gear besar takkan jadi punya. You akan stuck punya. Okay, you kena percaya pada ni. Daripada sekarang, buat yang ni juga. Okay, kemudian Kak Yus nak beritahu dekat sini. Okay, bila you satu team dah ikut sistem, barulah walaupun kita orang baru tau. Kak Yus punya team bukannya team yang pandai berniaga terus, tak. Kak Yus punya team kebanyakannya orang yang buat part time, orang yang low self confident. Siapa kat sini low self confident? Siapa kat sini pemalu? Siapa kat sini tak ada kawan? Siapa kat sini tak ada masa? Siapa kat sini orang kata dia punya dalaman tu tak kuat? Kak Yus cakap itulah Rich Academy. Itulah team Kak Yus. Kak Yus dipenuhi dengan, Kak Yus tak tahulah Allah ni bagi Kak Yus orang-orang yang macam tu. Orang-orang yang fragile, yang tak pandai berniaga, tak pandai cakap, yang semua benda tak pandai. Kak Yus kena build them from scratch. Dari bawah Kak Yus kena bina jiwa diorang. Tapi percayalah, orang-orang macam ni, you jangan buang. You jangan sisihkan. Jangan underestimate. Jangan judge diorang. Sebab mereka ni ada potensi yang sangat hebat. Kalau kita bagi mereka sistem yang betul. Dia bukan berkaitan dengan bakat tau. Dia adalah berkaitan dengan ada didikan daripada sistem. Teratur. Okay? So you all nak tengok tak result team Kak Yus? Kak Yus takkan tunjuk semua. Kak Yus tunjuk yang the latest one. Okay? Right. You tengok kat sini. Ini adalah downline Kak Yus yang baru 11 bulan. Tak sampai setahun kat Forever Living, dia punya income semalam dia check, bulan Mac 2021, income dia 52,000. Nampak tak? Dia baru 11 bulan. CBM Mary Valence Fidalis. Dia bukannya orang yang pandai berniaga. Dia pemalu, dia penakut. Dia tinggal jauh daripada suami dia. Dia ada 3 orang anak kecil. You bayangkan macam mana orang yang macam ni boleh buat. Kerana Kak Yus guide dia melalui sistem apa yang Sifu dah buat. Bayangkan, 11 bulan saja dia boleh dapat RM237,539. Dan semalam adalah the first time dia touch income 50,000 yang pertama. Bayangkan, you all pun boleh macam ni, nampak tak? Astaga, kau tengok Asyik Mary ni. Dia apa-apa astaga. Apa-apa astaga. Aku pun jadi astaga dengan dia. Company apa ni? Syukur, puji Tuhan. Terima kasih Izzati. Sebab Izzati bawa dia. Okay? Dulu dia trauma dengan MLM. Tapi sekarang MLM dah yang selamatkan diri dia. Bayangkan. Kemudian nak tengok pula ni Izzati. Siapa kenal Eagle Manager Izzati? You all semua nampak real. Izzati sampai sekarang ni, kalau you all tengok, dia buat sharing, suara dia menggeletar. Tapi kalau dulu, masa mula-mula dia datang pada Kak Yus, lagi teruk. Sekarang ni, she much better. You tengok orang yang penakut, yang tak pandai cakap, orang yang memang, orang kata tak boleh nak tak ada self-confident, dia boleh capai dalam 14 bulan saja, dia pun total income 276,411. Macam mana Kak Yus didik dia? Kak Yus didik dia bukan dengan bagi hadiah. Kak Yus didik dia bukan bagi cincin. Kak Yus didik dia bukan bagi handbag. Tak. Kak Yus didik dia dengan sistem. Kak Yus ajar dia dengan sistem. So you tengok income dia bulan lepas adalah apa? 39,000 tau. Dia baru 14 bulan di Forever Living. Okay? Dan you tengok ni yang ni lagi kelakar yang semua-semua ni. Mostly diorang ni pun orang baru juga. Manager Ain. Dapat 13,000 daripada 9,000. Bulan 1, bulan 2 naik 10,000. Bulan 3 naik 13,000. Tengok Zuraida Chehab dapat 24,000. Tengok ni Mala dapat 15,000. You tengok yang hujung ni Bulan 2 dia dapat 5,000 saja tau income dia. Tapi bulan 3 dia dapat 15,000. Adakah dia berbakat dalam perniagaan? Tidak. Tapi dia dididik dengan sistem. Dia main gear. Dia push gear semua orang. Kita push gear dengan cara macam mana? Bukan kata buat je. Kita bagi tahu step by step kena buat apa. Semua yang speaker cakap tadi, semua kita buat. Okay? Kemudian kita tengok ni pula. Yang ni siapa pula ni? Dia dapat CBM Leo.
dapat 28,000 bulan lepas. Kemudian ni pula Cikgu Daini, seorang guru yang masih mengajar. Daripada 6,000 naik 9,000. Masya Allah. Ini kita kata bila satu tim main gear juga, baru you dapat main gear besar untuk diri you. Okay? So you tengok ni. Kenapa kena jadi GLT? Kenapa kena jadi GLT guys? You tengok GLT, wah kalau dapat jadi GLT so sedap oh. Kak Yu cakap jadi GLT show sedap. Sedap sangat jadi GLT. Pasal apa? Korang tengok tak dia punya compensation money. Event batal, company bagi kita duit. Nampak tak berapa Kak Yus dapat ni? Nampak tak Kak Yus dapat berapa ni? Cuba type dekat orang chat. Berapa company Forever bagi Kak Yus? Berapa dia bagi pada Kak Yus? Ha? Cuba tulis. 33,000 berapa? Cuba type. Dan bila dia bagi? Forever bagi bila? 31 Mac. Kami pun terkejut duit apa ni? Forever suka bagi duit terkejut. Kalau sekarang you dapat compensation money 1.5k, takkan nak dapat 1.5k je. Company ni lubuk duit. Terus hanjak pergi ke GLT. Sekarang ni Kak Yus nak pergi EGLT. Kak Yus nak korang doakan. Minta doa pada semua. Doakan Kak Yus tahun ni EGLT. InsyaAllah mesti boleh. Okay. Kemudian Kak Yus dah nak habis ni. So Kak Yus nak tanya, who will be the next GLT? Nampak tak? Who will be the next GLT? Datuk Desmond ada cakap, only diamond can cut diamonds. Only leaders can know who is the leaders. Okay? So who will be the next GLT? You yang decide. You bagi tahu downline you, upline you lepas ni. Saya nak jadi GLT, ajar saya, tunjuk saya. Dan downline you pula, you guide orang macam mana upline you guide you. Okay? So last kali Kak Yus nak share dengan you all, ini inilah yang kita nak bagi tahu. Okay? Kak Yus nak bagi tahu yang kita ni, apa yang kita dapat dekat dunia ni, dalam Forever Living ni segala-gala boleh bagi. Dia bagi kita kekayaan. Dia bagi kita populariti. Dia bagi kita glamour satu dunia. You nak pakai apa, cakap. You nak makan apa. You nak tinggal mana. Nak rumah macam mana. You nak lifestyle macam mana. Semua Forever bagi. Tapi, apa yang Forever bagi ke kita ni, semua daripada Allah. Allah bagi nikmat bukan saja-saja. Allah bagi nikmat pada kita dengan tanggungjawab. Bila you jadi GLT, you jadi leader, bermakna you kena betul-betul jalankan tanggungjawab you. Apa yang you buat? Kak Yus satu kata, kenapa Kak Yus nak jadi GLT? Bukan untuk orang melihat Kak Yus, tapi untuk Kak Yus melihat orang lain yang di bawah. Siapa yang perlu Kak Yus bantu? Jadi barulah 1 juta itu bukan wang. Barulah kita akan kaya dunia akhirat. Okay? So, itu saja Kak Yus punya sharing pada hari ini. Jadi Kak Yus harap, sharing Kak Yus hari ini akan buat you all semua rasa panas. Buatkan you all semua rasa tak boleh tidur malam. Dan kami mendoakan kepada anda semua, lebih ramai CBM GLT akan lahir pada tahun ini. Kak Yus doakan seikhlas hati buat anda semua. Dan you all semua jangan lupa follow FB Kak Yus, IG Kak Yus, TikTok Kak Yus dan juga YouTube Kak Yus. Kak Yus banyak buat sharing. Ambillah saja. Kami marah kalau tak ada orang tiru. Kami happy kalau orang tiru. Kerana kami nak lahirkan lebih ramai GLT. Nak ready? Oleh? 1, 2, 3. Oleh, 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 oleh. Kita menang, kita laju.